kesulitan selama beberapa minggu sampai banjir biru tuan-tuan ya, sampai terapung gitu. Namun tidak menghalang tuan-tuan untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu ini. Moga-moga kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan menjanjikan orang-orang yang sentiasa suka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga Nabi menjamin menjanjikan orang yang sentiasa berusaha pergi ke majlis ilmu ini, Allah akan permudahkan dia untuk menuju ke jalan-jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan inilah penghujung yang akan kita dapat nanti bila kita sentiasa cinta kepada ilmu, bila kita sentiasa suka kepada majlis-majlis ilmu, kita mendapat kefahaman, lantas kita beramal dan amalan kita diterima oleh Allah, kita diampunkan oleh Allah, dan pengakhir kehidupan kita bila dibangkitkan di akhirat nanti ialah syurga Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebagaimana dimaklumkan dulu kita nak guna kitab fiqh mazhab Syafi'i, tapi Haji Maktub telah menelpon saya dan dia memaklumkan ada satu buku dulu dalam kumpulan pengajian ini pernah beli, ada banyak saya dimaklumkan, iaitu kitab fiqh mazhab fiqh Syafi'i dan jilid 1. Jadi insya-Allah atas permintaan tuan-tuan, kita akan gunakan kitab ini, iaitu fiqh, masih lagi dalam tajuk berkisah tentang mazhab Syafi'i. Dan kebetulan tuan-tuan, memang kita di Malaysia ini kita menggunakan mazhab Syafi'i. Sebelum tu tuan-tuan, perlu untuk kita jelaskan, kerana kalau kita tak faham betul, ada orang yang mengatakan, dia kata apa perlunya kita ikut Imam Syafi'i, kenapa kita tak ikut terus Rasulullah? Ini kita nak jawab tuan-tuan kan ni. Adakah bila kita ikut mazhab Syafi'i bermakna kita tidak ikut Rasulullah? Adakah bila kita tak bermazhab kita ikut Rasulullah? Jadi persoalan ini kena jelas. Yang pertama tuan-tuan, yang perlu untuk kita fahami apa dia mazhab. Mazhab ini bukan agama, bukan satu agama baru, yang berbeza daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi berdasarkan apa yang dikemukakan, dijelaskan oleh para ulama, mazhab ini ialah kaidah yang telah disusun oleh Al-Imam Syafi'i dan diperincikan lagi, dikemaskan lagi oleh murid-muridnya, bagi memudahkan orang ramai untuk mengetahui sesuatu hukum dalam masalah agama, terutama yang melibatkan hukum fiqh. Dan ia bersumberkan kepada rujukan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Jadi Imam Syafi'i ni tuan-tuan, sampai jadi mazhab ni dia buat apa? Dia begini tuan-tuan, dia mengkaji Al-Quran untuk mengambil, untuk filter hukum hakam yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, supaya masyarakat yang tak faham Al-Quran, yang tak reti sangat tentang bagaimana nak ekstrak hukum daripada Quran, boleh ambil, boleh guna, boleh pakai. Kerana kemampuan untuk mengetahui, mengambil hukum hakam di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas, bukan semua orang mampu untuk melakukannya. Termasuklah kita yang ada sekarang ni tuan-tuan. Kalau saya kemukakan satu ayat
wa aqimus shalah. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita ni yang duk hari-hari mengaji mengatakan wa aqimus shalah tu wajib? Tuan-tuan, pandai tak? Tak pandai tuan-tuan. Kita tak mampu. Itu yang paling simple. Itu yang paling simple. Tetapi Imam Syafi'i dia kaji keseluruhan, hampir sebahagian besar masalah hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Dia keluarkan hukum-hukumnya supaya masyarakat yang tak pandai, yang tak mampu, boleh untuk beramal, boleh untuk menggunakan hukum hakam tersebut. Dan tuan-tuan, sebab itulah kita mendapati ada perbezaan pendapat dalam mazhab. Bukan saja di kalangan 4 mazhab, tetapi dalam Syafi'i itu sendiri berlaku perselisihan pendapat. Kadang-kadang dalam satu isu, ayat yang sama, hadis yang sama, tapi mereka berbeza pendapat. Kenapa? Kerana jalan untuk keluarkan hukum, mereka gunakan cara yang berbeza. Saya ambil contoh ya tuan-tuan. Kita ada satu ladang, orang lain ada ladang, mereka merancang untuk membersihkan ladang masing-masing. Ada orang tuan-tuan, dia ada duit, dia gunakan, dia upah ataupun panggil bulldozer. Ada orang dia gunakan mesin gergaji. Ada orang dia upah indodah. Guna cara berbeza, tapi akhirnya ladang itu akan, kebun itu akan lapang. Maka begitulah dalam mengeluarkan hukum, para ulama menggunakan jalan yang berbeza-beza. Sebab itu kalau kita tengok di antara cara dan kaedah mazhab-mazhab ini, mereka berbeza-beza dalam menggunakan pakai cara nak keluarkan hukum. Ambil contoh tu. Ada di antara contohnya macam Imam Malik. Dalam 4 mazhab tuan-tuan, mereka sepakat bahawa sumber hukum yang disepakati ada 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi dalam menentukan kedudukan hadis mana yang boleh pakai, tak boleh pakai, 4 mazhab ni tak sama. 4 mazhab tak sama. Ada mazhab contoh Imam Syafi'i, dia kata idza sahal hadis wa huwa madhhabi. Imam Syafi'i dalam nak menentukan hukum, dia akan pastikan hadis itu ialah hadis yang sahih. Ada ulama yang mengatakan bukan setakat dari sudut berbeza tingkat hadis. Kadang-kadang dalam menerima hadis itu sahih ke, sahih li ghairihi ke, sahih li zatihi ke, hadis itu dhaif ke, hasan ke, pun berbeza-beza. Maka tuan-tuan, inilah di antara punca-punca yang menyebabkan lahirnya mazhab. Mazhab ini maknanya kaedah-kaedah bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil. Mereka berbeza. Ada yang contohnya bila ada Quran, mereka ambil menggunakan Al-Quran, tanpa melihat kepada sumber-sumber yang lain. Ada yang menggunakan hadis, dan melihat kepada kedudukan hadis. Apabila hadis itu dhaif, tetapi ada hadis lain yang menguatkan hadis tersebut, maka mereka terima. Ada pula yang berbeza dari sudut nak menunjukkan hadis. Ada juga yang menerima. Sebagai contoh masalihul mursalah, ada yang tak terima. Kemudian contohnya macam Imam Malik, dalam nak menentukan hukum selepas Quran, dia akan cari ke hadis. Kalau tak ada dalam hadis, dia akan cari dekat ijma'. Kalau tak ada ijma', akan cari qiyas. Dan yang kelima, Imam Malik akan guna apa? Amalu ahlul Madinah. Dia akan tengok amalan orang Madinah. Sebab apa? Kerana sebahagian ulama mengatakan Imam Malik termasuk dari kalangan tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang sempat hidup dan bertemu dengan sahabat.
Jadi bila Imam Malik dia tengok sahabat beramal dengan amalan itu, dia yakin sahabat ni tak mungkin dia bohong, tak mungkin dia tiba-tiba pandai-pandai nak buat ya apa yang Rasulullah buat. Maka Imam Malik guna pakai. Tetapi Imam Syafi'i tak pakai. Imam Syafi'i tak guna. Ya, Imam Hanafi dia tak guna. Imam Ibnu Hanbal dia tak guna. Jadi berbeza-beza ya hukum hakam ya yang dikeluarkan oleh setiap mazhab. Jadi jangan kita anggap bahawa mazhab itu adalah suatu benda yang lain. Tetapi mazhab itu adalah cara macam mana nak menentukan hukum. Kita nak pergi Kelantan. Ya, boleh guna Pantai Timur LPT. Ya, boleh guna ikut laluan ya Gua Musang. Je juga. Ya, Raya Haji Nurul kan. Ya, tiba-tiba kata jom kita ikut Greek. Jangan juga tak. Tapi sampai dah, sampai. Yang penting ya hukum itu dapat ditentukan dan sumber-sumbernya ialah sumber-sumber yang dibenarkan oleh hukum. Jadi jangan kita kata apa ni nak ikut Syafi'i kan Imam Syafi'i ni siapa dia kita nak ikut dia kita ni kena ikut Nabi. Yelah kalau kita ni pandai nak faham hadis, kalau kita pandai nak terus ambil hukum daripada Al-Quran ni alif bata pun belum tentu lagi pas kan pandai-pandai tiba-tiba nak terus ikut Al-Quran ya, melainkan kita ni dah mampu nak berijtihad, kita mampu nak keluar hukum, itu dipersilakan ya, itu boleh dibenarkan. Tapi syarat-syaratnya tuan-tuan bukan senang-senang ya, kita nak ya tidak bermazhab ya. Dan sebenarnya tuan-tuan yang salah pula bila bermazhab ni kita terikat guna Syafi'i dia sampai bila-bila ya. Sekarang ni tuan-tuan dah fleksibel macam di Selangor kita tengok ya, kadang-kadang setengah perkara kita ikut Syafi'i, tapi apabila ya untuk mendahulukan maslahah ummah kadang-kadang kita ya tidak menggunakan mazhab Syafi'i, kita guna mazhab Hambali, kita guna mazhab Hanafi terutama dalam masalah muamalah ya, bab duit, bab urus dia dan sebagainya ya. Sebab Syafi'i ini di antara mazhab yang cukup ketat ya dalam menentukan satu perkara. Hanafi dalam bab ekonomi dia agak terbuka, banyak benda boleh. Sebab itu kita banyak guna mazhab Hanafi dalam isu-isu muamalah. Ini tuan-tuan, ini bukannya agama baru ya, tetapi satu kaedah ya, satu kaedah. Dan itu di Malaysia dan di Selangor kita bermazhab Syafi'i. Tapi selagi mana ya pandangan Syafi'i itu tidak bercanggah, mempunyai nas-nas daripada Al-Quran dan hadis ya, maka tuan-tuan bermakna kita tetap berpegang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah Syafi'i bukunya ada tak? Ada. Saya maklumkan kata ada 20 biji. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tak apa. Haji Maktunya belum ada. Buku kita. Yang boleh tahu kita apa? Ini. Ya. Kita boleh tak? Nah, ini mukadimah insya-Allah. Okey, istilah Syafi'iyah. Ya, dia ada dua istilah yang kita kena faham, kita kena beza. Yang pertama Syafi'i. Ya, Al-Imam Syafi'i itu merujuk kepada Imam Syafi'i. Ya, pelopor ataupun orang yang